Rakan-rakan sedaja, hari ini kita akan buat suatu presentasi tentang plot AOD Eternity.com. Tapi sebelum itu, saya Joshua dari 2D. Saya Wakil dari 2D. Saya Akil dari 2D. Hari ini kita buat beberapa perubahan kepada plot AOD. Tapi dalam buku Ishak Latif, Nisha menemui AOD. Lepas tu Nisha tidak berubah dan meninggal dunia kerana dilanggar oleh sebuah bas. Kenapa kita tidak suka plot ini? Kita tidak suka plot ini kerana walaupun Nisha diberikan peluang-peluang untuk berubah, dia tidak mendengar nasihat AOD dan mesti meninggal dunia. Dan kita fikir dia harus diberi peluang untuk melihat semua kesalahannya dan berubah kelakuannya untuk menjadi seorang yang lebih baik. Tapi sebelum saya cakap lagi, kita akan berlakon apa yang berlaku di dalam plot AOD yang tiada perubahan kita. Mari kita berlakon. Kini Nisha sedang pergi ke kebun botanik untuk melihat AOD. Sebelum dia menyeberang jalan raya, dia melihat seorang yang memakai pakaian gelap dan hitam. Siapa tu? AOD. Untuk menemui dengannya, Nisha mula menyeberang jalan raya. Tetapi apabila menyeberang jalan raya, dia tidak boleh mengawal dirinya dan tiba-tiba dia dilanggar oleh sebuah kereta. Nisha meninggal dunia. Bangunlah Nisha. Itulah plot yang tiada perubahan kita. Dalam plot dengan perubahan kita membuat beberapa perubahan. Dalam plot kita, Nisha menemui AOD dan berjanji untuk berubah. Walaupun AOD mengampannya dan tiba-tiba sesuatu batang dahan pokok jatuh di atas kepalanya. Dia tidak meninggal dunia tetapi pergi ke dalam suatu koma di mana dia berjanji untuk berubah. Lepas tu dia bangun dari koma itu dan menjadi seorang lebih baik. Kita lebih suka dengan cerita itu kerana Nisha memberi peluang untuk berubah dan menjadi seorang yang lebih baik dengan berubah kelakuannya. Mari kita berlakon cerita dengan perubahan kita. Nisha sedang pergi ke kebun botanik untuk menemui dengan AOD. Tapi sebelum dia boleh menemui dia melihat dia dan dia lihat suatu orang dalam pakaian gelap dan hitam. Siapa tu? AOD. Tapi apabila dia sedang menemui dengan AOD, tiba-tiba dia dipukul oleh sebuah batang pokok. Nisha pergi ke dalam suatu koma. Dalam koma itu dia melihat AOD. Setelah melihat keadaan kau ni, kau masih hendak berubah atau tidak? Saya ingin berubah. Tidurlah. Selepas awak bangun, saya akan memberikan awak peluang untuk berubah. Tiba-tiba Nisha mula bangun dari komanya. Nisha bangun dan berubah kelakuannya dan selepas masa dia menjadi seorang lebih baik. Itulah presentasi kita tentang plot AOD. Terima kasih. Saya Oki dari kelas 2D Dan saya Sofia dari kelas 2D. dan saya Syikin dari kelas F. Hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai cerita AOD Eternity.com yang telah kami rubah. Pada cerita aslinya ialah ketika Nisha sedang sholat, dia menghentikan sholatnya untuk membukakan pintu untuk Iqmal yang pada saat itu mengetuk pintunya. Dan pada akhirnya Nisha mati karena dilanggar bas dan dia tidak berubah dari wataknya yang buruk dulu. Dan pada cerita yang kami buat ini, kami merubahnya menjadi Nisha ketika dia sedang sholat. Dia terus melanjutkan sholatnya dan tidak membukakan pintu untuk Iqmal karena hatinya terdorong untuk bertaubat dan ia ingin pergi ke jalan yang benar. Setelah selepas sholat, Nisha pergi dan membukakan pintu untuk Iqmal. Lalu kemudian Nisha hendak memberitahukan Iqmal mengenai niatnya untuk berpisah kerana Nisha telah bertaubat dan sadar akan perbuatan salahnya. Iqmal pun marah dan tidak dapat menerima keputusan itu. Namun Nisha pun tidak memikirkannya lagi kerana Nisha sudah yakin bahwa keputusan yang telah dia buat merupakan keputusan yang telah benar. Selepas Iqmal meninggalkan apartemennya, Nisha membuka komputernya untuk mengecek bilik-carnya. Dan di dalam bilik-carnya dia mendapati sebuah email dari AOD yang berkata, "Hai Nisha, apa kabar? Nampaknya kamu sudah berubah dan adakah kamu merasa kangen, merasa rindu terhadap ibu dan bapak?
Setelah membaca email itu, Nisha merasa rindu yang sangat kepada ibu dan bapaknya. Dia pun memutuskan untuk segera pergi menemui ibu bapaknya, dan selepas itu dia mengemasi barang-barangnya dan pergi menuju rumah ibu dan bapaknya di kampung. Selepas perjalanan yang memakan waktu cukup lama, Nisha telah bertemu dengan ibunya, dan di sana mereka bercakap-cakap untuk melepas rindu. Setelah puas bercakap-cakap dan melepas rindu, Nisha hendak pulang ke rumahnya sebab keesokan harinya dia ada kerja yang harus dibuat. Lalu dalam perjalanan pulangnya dia nampak seorang lelaki hitam berbaju setan hitam yang dijumpainya dalam mimpi. Karena rasa kecurigaannya yang sangat, Nisha memutuskan untuk menyeberangi jalan, tetapi dia tidak hati-hati dan dia tidak memperhatikan keadaan sekitar. Maka dia terlanggar oleh sebuah bus dan akhirnya dia meninggal dunia. Di pada cerita ini kami telah membuat Nisha bertaubat sebelum dia meninggal dunia, tetapi pada cerita EOD yang aslinya ialah Nisha meninggal dan tidak bertaubat. Kami mengubah ceritanya seperti ini karena menurut kami semua orang mempunyai kesempatan untuk berubah, dan pada cerita ini dari cerita pertama dan sampai sekarang belum pernah kami mendengarkan sekali bagian di mana Nisha berbahagia. Namun pada bagian Nisha begitu ketika dia bertemu dengan orang tuanya, dan pada saat Nisha meninggal kami tidak memberitahu bahwa Nisha meninggal dalam keadaan yang seperti dituliskan di buku otaknya pecah atau seperti yang lain-lainnya, karena kami merasakan Nisha juga pantas mendapatkan sebuah kebahagiaan dan kesempatan untuk berubah. Selesai. Mula. Selamat petang kawan-kawan serta guru. Saya Siti Nina dari 2D. Saya Nur Amalina dari 2F. Dan saya Mas Nura dari 2F. Kami digabungkan untuk mempersembahkan plot terakhir yang kami ubah dari cerpen asal eod@interneti.com. Saya akan memulakan dengan meluahkan pendapat kami mengenai plot terakhir EOD. Pada pendapat kami, plot terakhir cerpen tersebut begitu meda dan tidak memuaskan. Ia tidak menceritakan dengan lebih lanjut apa yang akan dilakukan oleh Iqmal setelah Nisha dilanggar oleh sebuah bas. Plot terakhir seharusnya menceritakan tentang Iqmal. Contohnya, apakah yang harus dilakukan oleh Iqmal seterusnya. Iqmal adalah teman lelaki Nisha. Dia seharusnya sebagai kaum lelaki memberanikan diri untuk menyelamatkan nyawa Nisha dan membiarkan dirinya terkorban. Cerpen ini juga tidak menyatakan kehidupan Iqmal setelah kepergian Nisha. Ini adalah plot piramid kami. Pendahuluannya sama dengan cerita asal. Ini pula adalah jalan cerita unsur suspennya, iaitu apabila Nisha mendapat email dari malaikat maut yang ingin mengedarkan Nisha untuk bertaubat sebelum terlambat. Sekarang beredar kepada klimaks cerita ini, iaitu apabila watak Iqmal itu mati dilanggar bas. Oleh itu, watak Iqmal mengambil watak Nisha yang mati disebabkan kemalangan dalam cerita asal. Di plot terakhir yang diubah, Nisha bertaubat dan tahu akan kesilapan lampaunya itu. Dia berubah untuk menjadi wanita solehah. Sekarang, Mas akan mempresentasikan plot terakhir kami yang telah diubahkan. Di plot terakhir kami, apabila Nisha melihat seorang lelaki melambai ke arahnya, dia terus menyeberangi jalan raya. Tiba-tiba, sebuah bas menuju ke arahnya. Iqmal merasa terkejut lalu berlari sekuat hati ke arah Nisha dan menolaknya ke tepi supaya Nisha tidak dilanggar bas itu. Malamnya, Iqmal pula yang dilanggar bas itu lalu meninggal dunia di tempat kejadian. Nisha berasa terkejut sehingga dia tidak boleh berkata apa-apa. Nisha berasa amat sedih kerana telah kehilangan seseorang yang paling dia cintai. Dia tidak mempunyai sesiapa lagi. Dia telah mengambil keputusan untuk pulang ke rumah ibu bapanya dan bertaubat. Sekarang Nisha telah berpakaian elok dan tutup aurat. Dia memakai tudung dan tidak pernah melupakan solat. Pada suatu hari, dia terdapat email dari EOD yang berkata kepada Nisha, "Tahniah Nisha, kamu telah membahagiakan diri kamu menjadi seorang wanita yang soleh. Walaupun saya harus mengambil nyawa Iqmal, saya harap kamu tidak marah terhadap saya. Ini semua demi kebaikan kamu. Ini kali terakhir saya akan memberikan kamu email. Jaga diri baik ya. Jangan lupa untuk solat 5 waktu sehari dan banyak berzikir untuk diberkatinya. Wassalam." Nisha terkejut setelah membaca email itu. Dia tertanya-tanya, adakah ini tanda dari Tuhan untuk dia bertaubat? Alhamdulillah kerana Tuhan telah membuat hati Nisha. Dia reda atas kepercayaannya Iqmal dan berterima kasih kepada EOD dan Tuhan kerana membuka hatinya. Terima kasih.